Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis menceritakan tentang tanda tersebut dalam hadis tentang subhanallah. Dan ada tanda dan di bahu Nabi kita ada tanda tahu tanda kenabian kita tahu. Subhanallah. Imam Muslim ni ada sahih ada tanda tahu Nabi SAW. Subhanallah. Begitu juga baginda disifatkan sebagai seorang penunggang unta. Nah, ini menunjukkan bahawa baginda SAW berasal daripada kawasan padang pasir. Jadi demikianlah keadaan Nabi Muhammad SAW. Para pengikutnya disifatkan dalam juzuk yang sama sebagai musuh mereka daripada melihat pedang dan anak panah serta perangan yang amat dahsyat. Telah diketahui bahawa tidak terdapat Nabi lain dengan ciri-ciri ini kecuali Nabi Muhammad SAW pada zaman pedang dan panah. Zaman pedang tersebut dah. Mana kita tahu nak semua detail siapa pengikutnya, orang bagaimana. Subhanallah. Kan kisah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dijemput oleh penduduk di Palestin, Jerusalem Palestin. Orang Kristian dijemput untuk serah kunci kan. Ketika Fatah Palestin kan, apa namanya? Quds. Dibuka kan dengan syarat ketika diserah diri pada Khalifah Islam ketika itu, dengan syarat boleh kami serah kunci ini kepada Khalifah kamu dengan syarat yang datang tu Khalifah Umar Al-Faruq kan, misalnya yang masyhur datang, dia sendiri yang datang, kami akan jemput akan salah kunci kepada dia. Saya datang daripada Madinah, naik ada kata naik kedai, ada kata naik kuda naik kedai ni, taib Sayyidina Umar kan dengan khadam dia, berdua je, tak ada bodyguard, tak ada mana-mana, tak ada bodyguard VIP, tak ada, dia berdua je, khalifah tu. Tentang khalifah ni jangan sama dengan PM dan menteri ni setakat Malaysia je kan, agung setakat Malaysia je lah. Khalifah Islam ni benua, dia dah main benua dah, bukan setakat bukan Malaysia, bukan negara je. Daulat Islam ni pun meliputi 2/3 dunia ni, besar. Afrika di bawah Islam, Spanyol semua tu. Bayangkan, subhanallah. Maknanya Turki semua ni di bawah Islam, subhanallah. Besar. Datang untuk jemput dia kan? Dan dia gili-gili. Sayyidina Umar gili-gili dengan khadam dia. Kejap dia tarik keledai tu, kejap dia naik keledai, khadam dia tarik. Gili-gili lah sampai dekat sana. Di kebetulan giliran khadam dia di atas keledai, dia kena tarik. Dia lah giliran dia. Dah sampai sana, beritahu tu Khalifah Umar semua dah beritahu, dah semua kecoh sambut. Wahai Allah, wahai Al-Faruq, sambut dia. Yang disatakan yang atas keledai adalah Al-Faruq. Rupanya kata apa khadam dia di depan ni, depan Al-Faruq ni lah Al-Umar Khalifah. Ini semua terkejut kan, terkejut. Khalifah tarik keledai atas khadam dia. Subhanallah. Saya bayangkan. Kalau betul dia Faruq, sini nanti nak cek kan, saya masuk boleh cek, nak semak dulu. Kalau betul dia Khalifah Umar, dia duduk. Sini kita tuan, minta maaf. Dia punya ni lah, apa nama orang buat ni, apa nama ni, dia cek, semak balik. Semak bajunya, jubahnya tu, dikira pula berapa jahitan di jubahnya. Subhanallah. Dikira. Dia kata bukan, tuan bukan Umar, jangan tipu lah, baliklah. Kita akan serahkan kunci pada kamu. Ini Umar, ni Khalifah Umar ni. Kata khadam, ni Umar. Tidak, minta maaf. Kenapa? Dalam kitab kami sebut, ni Khalifah Umar itu, ataupun dalam berita yang kami terima, Khalifah Umar tu orangnya sungguh hebat. Jubah yang dipakai dia cuma 2 helai baju je. Kering tukar-tukar. Jubah yang koyak-koyak dan terdapat tampalan kan? Sebanyak 14 tampalan nanti, 14-13 lah 14 tampalan. Tapi kenapa ni kan terdapat ni? Yang kami kira cuma 13 je, kurang 1. Ni bukan, sorry, tak maaf balik ni. Yang kata Umar nanti tu 14 saja. Ni 12 yang ni aku kira dapat dia tampalan 1. Betul lah dia nak 14 tampalan. Betul lah dia orang bayar. Subhanallah. Baju ustaz pun tampak nak tampal ni, okey kan? Khalifah Umar 14 tampalan, 14 bocor ditampal balik kan. Subhanallah. Khalifah dulu kan, ada sifat ya. Maknanya kita dahulu dah sebut dah nama sifat pengikut, sifat Nabi Muhammad dah sebut dah. Subhanallah ya. Ciri-ciri Nabi yang disebut dalam juzuk Al-Mazamir pula ya. Raja-raja Yaman datang menemuinya dengan membawa barang-barang hadiah sehinggalah berakhir kerajaan Yaman tiada Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang mereka tunduk padanya. Dia didoakan pada setiap hari
Demikianlah keadaan Nabi Muhammad SAW pada setiap hari umat Islam berdoa, berselawat kan, untuk baginda beberapa kali ketika berselawat dalam sembahyang mereka sendiri. Tapi ada orang tak faham, orang yang jahil, dia persoalkan pula. Kita pernah dengar? Saya pernah dengar dia darah, geram. Ada orang kata apa Nabi Muhammad ni? Dia kata, orang jahil dia kata. Dia angkat Nabi Muhammad suruh selawat atas dia tu orang yang sombong. Apalah sombong? Dia kata astagfirullah. Dia kata Nabi Muhammad sombong, suruh kita selawat atas dia, suruh doakan dia. Bukan Nabi Muhammad yang suruh doa, Allah yang suruh selawat. Kan? Dalam Al-Quran tu innallaha wa malaikatahu kan. Sampai ayat. Orang jahil dia kata Nabi Muhammad sombong, suruh kita selawat. Astagfirullahalazim. Bayangkan, sedangkan siapa yang selawat atas Nabi Muhammad sekali selawat dapat 10 balasan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Siapa yang selawat sekali selawat, Allah akan balas 10 kali. Maknanya bukan untuk Nabi untuk kita mendapat balasannya, tapi orang yang tak faham, orang yang jahil, itu disebabkan. Dia membawa pedang di bahunya. Tidak terdapat Nabi lain yang membawa pedang selepas Nabi Muhammad dari Musa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang pasti, walaupun kaum Yahudi telah mengubah kitab Taurat dan sentiasa melakukan pengubahan terhadapnya, tetapi masih terdapat dan tanda tersebut di dalamnya. Sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi menantikan kemunculan Nabi akhir zaman, juga para Kristian. Orang Yahudi percaya bahawa Nabi tersebut adalah daripada kalangan mereka. Mereka sentiasa menggertak penduduk Madinah dalam sebarang tingkahan bahawa Nabi baru akan muncul. Cerita peperangan. Mereka berkata kepada orang musyrik, telah tiba masa kemunculan Nabi dan kami akan mengikutnya. Kami akan membunuh kamu semua, seperti pembunuhan kaum Ad dan Iram. Kaum Ad dan Iram ini dikatakan di Jordan, yang buat bangunan daripada gunung itu dipahat jadi bangunan. Subhanallah. Kaum Ad dan Iram yang mana hebat di tahun dulu kan. Jordan ada tempat yang sudah jauh, yang tak pergi kagum. Luar dapat gunung ganang, dalam tu masuk lorong macam-macam. Ada stadium, bangunan, tiang-tiang besar bentuk ni, besar ni bangunan. Subhanallah. Allah akhirnya Allah utuskan angin dia, supaya bagi kafir, kaum Ad sahabat Iram semua ni, Allah utuskan angin dia habis. Dia buat rumah dalam gunung, tebuk cantik tuan. Kalah dia pakai cetak ni, suruh cetak tebuk gunung asal batu dibuat. Memang kita kagum melihat. Subhanallah. Kemudian Al-Quran diturunkan untuk menyanggah orang Yahudi tentang berita gembira dan perihal kedatangan Nabi baru yang disampaikan oleh mereka. Dan firman-Nya, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah dan Al-Quran, mereka yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat, sedangkan mereka seperti itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, mereka mengingkarinya pula. Allah sebut pada itu. Dulu masa Nabi datang, mereka doa datang Nabi akhir zaman. Tapi dah datang Nabi, dia tolak pula, engkar pula. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir. Engkar itu sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpah kurnianya wahyu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu sudah sepatutnya lah mereka mendapat kemurkaan Allah betul-betul
Dan orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Sebab di dunia pun dah kena azab, dah kena hina. Saya satu dunia untuk orang Yahudi kan. Hina orang Yahudi itu masih yang penakut sebenarnya. Takut pengecut. Yang mana canggih tapi dia pengecut. Dia nak ambil jenazah atau banyak orang Palestin yang dibom pun, dia tembak pun pakai robot. Takut nak dapat, dia penakut. Itu yang mereka buat tembok tu. Tembok sebab takut orang Islam. Takut dekat. Takut dia dengan budak-budak. Takut. Allah campak perasaan arwah, takut dia dalam hati mereka. Itulah balasan. Takut dia gentar. Takut mati orang Yahudi ni. Pengecut. Ya. InsyaAllah kita beri ruang untuk azan. InsyaAllah kita sambung sikit kan.